Okey, selamat kembali semula kepada kelas kita. Okey, kita masih tengok kepada topik yang pertama iaitu kuantiti ya. Jadi minggu lepas yang sebelum ni kita dah tengok apakah kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey. So ini cuma ulang balik apa yang kita dah belajar. Jadi kita tahu kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Okay, it can be measured. Dan dia memerlukan satu standard. Okay, satu unit yang standard supaya semua orang boleh pakai. Okay, dan contohnya kita ada jisim, masa dan sebagainya kan. Lepas tu kita boleh pecahkan kepada dua jenis kuantiti. Yang pertama adalah kuantiti asas lah, dipanggil sebagai base quantity. Okey, kuantiti asas kita ada panjang, jisim, masa, arus dengan suhu. Okey, ingat formula dia. Pak Cik makan ayam sedap. Okey, kalau kenyang. Yang lagi dua itu adalah keamatan, volumetrity dan kuantiti bahan. Okey, lepas tu dia punya unit pun ingat juga kita ada meter, kilogram, saat, Kelvin dengan ampere. Okey, Pak Cik makan ayam sedap ah. Okay, lepas tu kuantiti terbitan dia punya keyword adalah gabungan. Okay, kita gabung dua atau lebih kuantiti asas. Macam mana kita nak gabung? Kita guna pendarapan ataupun pembahagian atau kedua-dua. So contohnya kita tengok luas, isi padu, laju, ketepatan semua ini adalah kuantiti terbitan. Okay, tapi tak perlu hafal setakat ini ha. Okay, ini soalan-soalan tak payah tulis dalam buku, cuma anda boleh baca lah. Okay, nanti slide ini saya akan share. Okay, lepas tu kita sebelum proceed kepada topik seterusnya, saya nak buat ulang kaji tentang bentuk piawai dan juga pertukaran unit. Kalau kita tengok hal laju cahaya, okay, the speed of light adalah macam nak sebut ini, 299 juta 792,458 meter per saat. Okay. So, tengok apa masalah dia. Nombor dia besar. Okay, nombor dia besar. Lagipun kalau kita cuba tengok yang lain. Okay, apakah jarak antara matahari dengan bumi? Okay, nampak 150 juta kilometer. Okay, 150 juta kilometer. Kalau kita cuba bagikan jarak dengan dengan hal laju, kita dapat tahulah kalau kita nak tengok matahari terbit. Okay, we want to see the sunrise. Lebih kurang dia ambil masa 8 minit 20 saat. Okay, about 8 minutes and 20 second lah, 500 saat. Okay, so the problem is dia banyak sangat kosong. Okay, so banyak sangat kosong, kita mungkin dapat mistake manusia. Kita terkurang atau terlebih. Oleh itu kita selalu tulis dalam bentuk piawai. Okay, di mana bentuk piawai? Dalam format dia A darab 10 kuasa B. Di mana A dia adalah nombor yang lebih besar atau sama dengan 1 tetapi kurang daripada 10. Dan B adalah nombor integer. Okay, so sebagai contoh, kalau 300 juta meter per saat, kita akan tulis dalam bentuk apa? 3.0 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter per saat. So in this way, this is easier for us to write and to read compared to when we just look at the very big amount of numbers. Okay. So kita boleh tulis dalam bentuk piawai. Okay. Selain itu, jarak antara matahari dengan bumi adalah, saya pun tak tahu macam nak baca. Okay, 150,000 juta meter. So kita boleh tulis dalam bentuk piawai, iaitu A adalah 1.5 dan B adalah 11. So dia sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Dan biasanya kalkulator akan buatkan kerja ini untuk anda. When you key in the number,
kalkulator akan terus bagi you jawapan dalam bentuk piawai. Okay. So yang lain saya rasa you boleh tengok saja. Kalau dia perpuluhan, dia adalah negatif. Okay, negatif. So slide ini anda boleh cuba tengoklah. Cuba tengok. Okay. Lepas latihan ini, sebenarnya tak perlu buat lah. Tapi kalau nak buat pun boleh. Okay. Nak buat sebagai ulang kaji pun boleh lah. You boleh buat dekat dalam buku. Okay, saya tak bagi you kewajipan lah mesti buat ke apa. Tapi kalau you buat lagi sakit, lagi bagus lah. Okay, next saya nak fokus pada hari ini. Okay, hari ini kita nak lebih tengok kepada imbuhan. Imbuhan. So orang ni tahu tak siapa? Okay, dia adalah Albert Einstein. I have no special talents, but I am only passionately curious. So saintis dia mesti ada sikap saintifik, sikap rasa ingin tahu supaya mereka dapat pergi explore banyak. Okay. So kita nampak tak ada kita boleh guna bentuk piawai untuk tulis nombor yang besar atau nombor kecil kan. Okay. Tetapi kalau contohnya kalau ketinggian saya adalah 1.76 meter. Okay. Saya boleh juga cakap ketinggian saya adalah 176 cm. Okay. Jarak daripada KL ke JB adalah 300,000 meter. Tapi saya pun boleh sebut 300 km kan. Jadi kita pakai imbuhan. Okay. Prefix maksudnya imbuhan. Imbuhan ini saya rasa you dah pernah belajar semasa tingkatan 3. Di mana kita nampak ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Okay. Dan dia punya faktor pergandaan pun beza. Okay, beza. So macam mana you ingat? Dapat ingat tak? Dulu matematik dia ada bagi jadual tak? Saya rasa dia tak ada kan. So how do you remember this? Okay, sebenarnya dia senang untuk ingat lah. Tera, giga, mega ini dia ada banyak cara. Okay, lain kali saya tunjukkan satu lagi cara. Sebenarnya dekat kalkulator anda ada. Kalau you ada kalkulator kat sebelah, you cuba tengok. Dia ada T. Okay, dia ada G. Kat nombor atas tu, contohnya you tengok nombor 9. Atas tu adalah huruf D kan. Lepas tu kita ada M. Lepas tu kita ada K. Okay. Lepas tu kita ada M yang nombor 5. Lepas tu kita ada micro. Ini panggil mu lah. M-I-U. Mu. Okay. Kita ada N. Kita ada P. Dan satu lagi adalah F. Okay. Femto. So, lain kali saya ajarlah untuk kalkulator. Okay. Tapi macam mana kita nak ingat lah. Okay. Sebenarnya kita boleh ingat dengan cara ini. Okay. Can you see that? Okay. Just remember this. The Green Monster King drinks chocolate milk, making night party. Okay. The Green Monster King drinks chocolate milk, making night party. So, T itu tera. Lepas tu giga. Lepas tu mega. And then kilo. Okay, buat satu garis kat sini. And then desi, senti. Buat satu garis lagi. Okay. Mili, micro, nano, pico. Okay, kenapa saya buat dua garis ini ya? Kalau you cuba perhatikan lah. Tera, giga, mega, kilo ini 12, 9, 6, 3. Apa kebersamaan antara empat-empat ni? Mereka semua adalah gandaan 3. Okay, that means daripada kilo kepada mega saya darab 1000 ataupun 10 kuasa 3. Daripada mega kepada giga saya darab 10 kuasa 3. Daripada giga kepada tera saya darab 10 kuasa 3. Okay, begitu juga mili. Mili kita ada negatif 3, micro negatif 6, nano kalau 9 and 9 kan, nano negatif 9 dan pico negatif 12. So, tadi yang atas tu dia
darab, dia akan naik ke atas. Yang sekarang ni, dia ke bawah, dia akan bagi 10 3. Ni bagi 10 kuasa 3. Bagi 10 kuasa 3. So nampak tak? Yang atas dengan bawah ini, dia macam cermin. Image cermin. Cuma satu adalah positif, satu adalah negatif. Cuma yang tengah dua itu, okey, tengah dua sebenarnya kita ada banyak lagi tau. Kita ada hektar, okey. Kita ada hektar, kita ada deka, okay, kita ada desi, kita ada senti. So kalau hektar dia adalah 10 kuasa 2. Deka adalah 10 kuasa 1. Desi 10 negatif 1 dan senti 10 negatif 2. Okay. So kalau you tahulah sebenarnya kalau bahasa Inggeris one decade how many years equals to 10 years. So decade ini sebenarnya adalah DECA ini, decade. Nampak tak? Satu dekad adalah 10 tahun. Itu maksud dia. Okay, so it comes from here. So of course biasanya kita tak akan tengok hektar dengan deka. Okay, so untuk desi dengan senti dia cuma negatif 1, negatif 2 saja. So senang sangat untuk ingat. You can remember using this way lah. Pecahkan pada 2, tera giga, mega kilo, semua 3, 6, 9, 12. Mili, mikro, nano, piko, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Masuk tengah-tengah, desi, senti, negatif 1, negatif 2. Okay, so tolong ingat inilah sebab nanti sampai SPM kita kadang-kadang perlukan refresh balik. Tera ini berapa, mili ini berapa. Tapi for now, kalau you tak ingat tak apa, you boleh rujuk lagi buku. Okay, sekarang kalau kita cuba tengok 1 cm berapa meter. Okay, 1 cm berapa meter. Jadi anda akan dengan cepatnya jawab dengan saya. Okay, bagi 100. Okay, just tell me divide by 100. Okay, kenapa bagi 100? Sebab dulu cikgu ajar 1 cm bagi 100 je. Okay, tapi sekarang saya nak you tahu satu teknik. Kita tak payah hafal nak bagi ke nak darab. Okay, so I want you to see kalau cm nak tukar kepada meter, apa beza dua ini? Satu depan tu ada C, belakang tak ada C. So bila kita tak mahu C tu, kita nak buangkan. Kita nak buangkan C ini, kita pangkal. Okay, kita pangkal maksudnya kita darab. Okay, so nombor depan kita salin saja. 1 cm dia sama dengan 1. Saya buangkan C ini, dia akan menjadi darab. Tengok balik jadual tadi, C itu 10 negatif berapa? 10 negatif 2. So kita dapat jawapan. Nampak tak? 1 darab 10 negatif 2 meter. Itulah jawapan. Okay. Satu lagi contoh, kalau saya tanya 1 nanometer sama dengan berapa meter? You tak akan jawab bagi berapa. Okay, susah. Sebab dulu you punya guru sekolah rendah tak ajar. Tapi dengan cara saya, tengok daripada nanometer kepada meter. Saya nak buangkan nano. Okay, nano semua ini, nano, senti, kilo, semua ini adalah imbuhan. Bila saya nak buangkan imbuhan, saya pangkal. That means saya darab. Nano, cuba cek table itu. Dia adalah 10 negatif 9 meter. Nampak? Okay, so itulah adalah cara bila kita nak buangkan imbuhan. Okay, kita nak buangkan imbuhan. Boleh? Okay, so kalau terbalik, okay, contoh yang tengok yang ni ya, unit with prefixes. Okay, ini yang terbalik tau. Sorry, I tulis salah. Ini without prefixes to unit with prefixes. Okay, kalau sekarang kita tak ada imbuhan,
kita nak ada impohan baru. Okay. 1 meter berapa cm? You akan jawab darab 100. Tapi kenapa darab 100? Sebab dulu cikgu ajar cakap hafal saja darab 100. Okay. No need. Sekarang you tengok. Depan ini tak ada impohan. Belakang ada impohan. So, bila you tak ada impohan, you miskin. You kena ada orang bahagi. Bagi kepada anda. Dengar tak perkataan bagi? That means kita kena buat pembahagian. So 1 meter sama dengan 1 bahagi. Sekarang senti ini berapa? 10 negatif 2. Okay. Cek jadual 10 negatif 2. That means kita dapat 1 bagi 10 negatif 2 dia sama dengan apa? Kita terbalikkan 1 darab 10 kuasa 2. That's why kita dapat 100 cm. Okay. Kalau bahagi kuasa negatif, maksudnya dia darab kuasa positif. Okay. I'll give you another example. Kalau contoh saya sekarang ada 1 gram sama dengan berapa megagram. Okay. Berapa megagram? You tanya balik you punya cikgu sekolah rendah. Dia tak akan bagi tahu you lah bagi berapa ke. Sebab memang tak boleh ingat. Tapi kita guna teknik untuk selesaikan. So, depan tak ada. Sekarang kita nak ada. So, kena ada orang bahagi. 1 gram sama dengan 1 bahagi. Mega itu berapa? Mega itu adalah 10 kuasa 6. Okay. So, terbalikkan bagi jadi darab. Positif akan jadi negatif. So, 1 darab 10 negatif 6 megagram. Boleh faham tak? Okay. Ini adalah pertukaran unit sebagai ulang kaji. Okay. Kita cuba tengok contoh. Okay. So, kalau 100 km, nombor yang depan kita kekal sahaja 100 salin. Kilo kita nak buangkan. Buang maksudnya kita darab 10 kuasa 3. Okay, like that. 300 tera, kita nak buangkan tera tu darab. Okay, impohan bila kita nak buang kita darab. Okay, tapi jawapan ini tulis dalam bentuk piawai lagi senanglah. Tulis dalam macam ini dia panjang sangat. Okay. Lepas tu 0.5 microampere, kita nak buangkan mikro, kita darab. So 0.5 nombor depan salin sahaja, darab 10 negatif 6, kita akan dapat jawapan 5 darab 10 negatif 7. Kalau you tekan kalkulator lah, kita akan dapat 5 darab 10 negatif 7 ampere. Okay. Okay, so inilah tentang pertukaran unit. Okay, lepas tu kita ada banyak lagi contoh, contohnya 1 km, 1 meter square berapa cm square dan sebagainya. Okay, tapi yang penting, yang basic ni you kena tahu dulu. Okay, so yang soalan ini, okay, soalan ini tadi ada pelajar tanya saya tentang latihan. Okay, so yang ini boleh tulis dalam nota. Okay, sorry ya, tulis dalam buku nota. Okay, buku nota. Lepas tu, saya nak you pilih sahaja mana-mana 4 soalan. Okay, pilih sahaja mana-mana 4 soalan untuk buat. Contoh you nak pilih A, C, E, G. Okay, so soalan, lepas tu buat kerja kira. Okay, buat kerja kira. Saya bagi you contoh . Contoh saya buat soalan B ya. Okay, B 3.88 NS sama dengan 3.88. Okay, saya tak mahu nano kan. So saya darab 10 negatif 9 saat. Okay, itulah jawapan lah. Okay, satu lagi contoh lah. Okay, contoh D ya. D 0.00
057 kilo Kelvin. Okey, kilo Kelvin sama dengan berapa Kelvin lah. So 0.00057 saya tambah K itu saya darab 10 kilo adalah kuasa. Okey, Kelvin. So sama dengan berapa? You tekan calculator saja, okey, tekan saja. Tekan, jawapan akan bagi you sama dengan 0.57 Kelvin. Okay, that's it. Okay, so just pick any 4 questions, write in your buku nota, buku nota. Okay. Okay, kemudian soalan ini pun samalah. Kalau contohnya 1000 meter kepada cm kan. So kalau kita nak tambah imbuhan, kita tak ada, nak ada, kita kena ada orang bahagi. Okay, so dia punya simbol adalah bahagi. Okay, bahagi. Boleh? So 1000 bahagi 10-2, kita akan dapat 100,000 cm. Okay, like that. Okay, so sama juga. Pilih mana-mana 4 soalan. Okay, pun buat dalam buku nota. Okay, buat dalam buku nota. Tajuk tuliskan pertukaran unit. Okay, tuliskan tajuk dia pertukaran unit. Pertukaran unit. Okay. Lepas tu boleh bracketlah imbuhan. Okay, topik dia adalah imbuhan. Okay, so buku nota yang soalan tadi buat 4 soalan, yang ini pun buat 4 soalan. Okay. So saya rasa kita boleh henti sini dulu. Dan next sebenarnya kita akan tengok lagi dalam. Okay, contohnya 1 km berapa cm. Okay, 1 km berapa cm. Lepas tu ada juga contohnya 1 meter kuasa 2 berapa cm kuasa 2. Okay, semua cara ini nanti saya ajar. Okay, ataupun anda boleh tengok YouTube yang saya buat. Okay, itu ada tutorial juga. Okay, tapi tak apa, nanti kita akan ulang kaji untuk next class. Okay.